Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala kita akan pada pagi ini akan lihat berapa peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran mula daripada ayat yang ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, pada ayat 130 ini menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Nak cakap kita beberapa ciri lah, beberapa sifat yang baik daripada orang yang bertakwa ni supaya kita dapat mencontohi. Sekali lagi, kita ni dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gariskan orang-orang yang Allah Subhanahu dalam Quran ni Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita orang-orang yang Allah redha, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terima amalan mereka, ciri-ciri mereka. Jadi kerja kita punya bahagian kita adalah kita kalau dapat kita mencontohi mereka. Jadi kita ada role model di depan kita, siapakah yang kita nak contohi. Itu orang-orang bertakwa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Kita lihat beberapa sifat-sifat mereka, tuan-tuan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat sebelum Allah Subhanahu wa taala menerangkan ciri orang bertakwa, Allah menyeru kita semua, ya, semua orang-orang beriman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu semua kepada maghfirah, kepada keampunan dari Tuhan kamu. Itu ulama tafsirkan di sini ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tak sebut, iaitu bersegeralah kamu kepada apa? Kepada amalan baik atau amal baik ataupun amalan untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Jadi bersegera untuk beramal. Kenapa bersegera, tuan-tuan? Kalau kita lihat dalam Quran biasa sebut tentang amal aja, Allah Subhanahu kita kadang dalam ayat yang lain berlomba-lomba, bersegera. Semua menunjukkan nak kena segera buat pekerjaan ini pasal kehidupan kita ni singkat lah. Ini apa yang saya faham lah. Kehidupan kita ni singkat. Biasa kalau orang rasa masa tak banyak, dia akan buat dengan segera. Kalau orang ni rasa masa panjang sekali, dia relax lah, dia buat lambat-lambat. Tapi kalau orang yang rasa hidupnya ni singkat sangat, jadi dia akan bersegera buat apa yang dia boleh buat. Kalau orang dah tak banyak masa, contohlah kalau suri rumah di rumah, Allah, suami nak balik kerja kan cepat buat. Bila dia rasa waktu dia singkat, dia akan buat cepat. Tapi kalau dia rasa suami nak balik lambat lagi, dia masak pun
slow and steady je, pelan-pelan je. Potong bawang pun pelan-pelan, tapi kalau rasa masa pendek, dia akan buat dengan segera. Wallahu a'lam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita gambaran yang hidup kita, apalagi hidup kita, kita tak tahu bila. Sekarang aja umur kita semua dah 50, 60 tahun, 70 tahun. Jadi bila-bila Allah Subhanahu Wa Taala boleh ambil nyawa kita. Itu lagi bukan nak cakap lagi kita tak menentulah. Kita tak tahu bila kehidupan kita akan tamat. Besok pun paling cepat adalah malam ni. Paling cepat sekejap lagi pun boleh habis juga. Siapa tahu. Saya pernah dulu dalam kuliah tu sampaikan kuliah pada jemaah, malam dia orang tu meninggal. Cepat aja. Dia hadir kuliah tu, malam dia komplain sakit, lepas tu kata mereka tengah malam dah meninggal. Cepat aja. Kadang kita paling kalau dengan keadaan yang tidak menentu lagi kena cepat lagi. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita untuk segera buat apa saja amalan yang baik untuk mendapat keampunan Allah dan untuk mendapat syurga. Jadi syurga kena beramal lah. Nak syurga kena beramal, tak boleh mimpi. Laisal syurga itu bukan kita dapat dengan bermimpi. Bermimpi ni takkan dapatlah selama-lama, kena amal. Dan Allah jelaskan syurga ni luasnya langit dan bumi. Kata ulama di sini nak jelaskan bukan luas dia macam langit dan bumi. Ini nak cakap betulnya besarlah. Betulnya besar macam besarnya langit dan bumi. Langit dan bumi. Itu nak cakap satu orang punya syurga, satu orang punya rumah lah. Rumah dia yang dia akan dapat ni betulnya besar, yang kita tak tergambarkan. Rumah kita, Allahu Akbar, berapa kali berapa je. Apalagi kita landed pun rumah kecil aja, apalagi yang di Singapura. Rumah flat lagi, tak ada apa ni kita kata apa ni, tak ada tanah, tak ada apa pun, lagi tinggal dalam kotak-kotak, lagi kecil lagi. Jadi kalau dapat rumah yang besar tu, dapat rumah yang seluas, dalam sebuah hadis 90 km, 90 kali 90 tu luas macam gitu, ya Allah, gembira betul lah. Selama ni tak pernah tinggal rumah yang sebesar macam gitu. Jadi ulama cakap ni nak gambarkan luasnya rumah seorang itu di dalam syurga itu macam luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dia. Ni pagi ni kita nak tengok ciri-ciri orang yang bertakwa. First saja Allah Subhanahu Wa Taala jelas. Jadi dalam Al-Quran ni kadang orang yang bertakwa aspek yang lain, macam alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, orang yang mendirikan solat. Jadi lain-lain aspek dalam Quran ni banyak, bukan berarti yang ayat ni ini aja orang bertakwa. Ada lagi bertaburan lah di dalam Al-Quran ni sifat orang-orang yang bertakwa. Ini satu angle lah. Kita tengok satu sudut daripada orang yang bertakwa. Allah tak jelaskan semua sekali dalam satu ayat ni. Semua sekali Allah jelaskan orang-orang yang bertakwa. Kerana apa? Kalau Allah jelaskan itu penat kita. Kita tengok banyak sangat untuk kita amalkan. Sekali bagi list lah. List apa yang awak perlu buat. Allah, berat terus. Tapi Allah bagi sedikit untuk kita dapat beramal. Di sini ada dua tiga ciri. Sebelumnya kita belajar ada 9, ada berapa belas, ibadur rahman, orang-orang beriman yang berjaya. Sini orang yang bertakwa. Jadi inilah hikmah ni, Allah bagi kita sedikit untuk supaya kita dapat beramal dengan mudah lah. Kalau Allah listkan panjang sekali sifat orang-orang bertakwa, 2-3 muka surat, penat kita, tak boleh beramal kita. Jadi ni Allah Subhanahu Wa Taala akan jelaskan sifat orang-orang yang bertakwa ni, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra.
Satu, mereka alladzina yunfiqun. Yunfiqun ni kalau kita lihat dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yunfiqun itu orang yang membelanjakan hartanya atau mendermakan hartanya. Jadi dia fi'il mudhari' present tense ni dia berterusan dia lakukan. Dia bukan musiman. Kalau kita ada orang tu waktu Ramadan saja dia pemurah, dia mendermakan derma sana sini. Lepas Ramadan dia tunggu lagi 1 tahun, tahun depan tahun Ramadan lagi depan lagi baru dia cari orang miskin. Contoh bulan Ramadan dia cari orang miskin, mana orang miskin nak bagi zakat fitrah, nak derma, nak itu. Lepas Ramadan aja dia tak buat. Itu bukan yunfiqun. Yunfiqun ni dia berterusan. Dia berterusan, dia amalan dia adalah berterusan. Apalagi satu itu dah berterusan. Dalam keadaan dia pula masa yang dia belanjakan harta dia, dermakan untuk orang lain lah. Dia dermakan untuk orang fisarra dalam masa senang, wadarra dan dalam masa susah. Itu lagi lagi kita tengok menyelah lagi dia punya ada kedermawan dia, kepemurahan dia. Dalam masa senang semua orang senang bagi. Dalam masa senang ada duit, okey aja, nak bagi berapa pun tak kisah. Duit banyak. Tapi dalam masa sempit macam mana? Dalam masa susah. Macam mana seorang itu dalam masa susah pun, biasa kita kalau adik-beradik ke, kalau saudara mara datang nak minta bantuan ke, dalam masa senang duit banyak dalam bank tak kisah, berapa kau nak, aku bagilah berapa gini. Tapi dalam masa susah, tak dalam bank pun tinggal RM10 ke, tinggal berapa ringgit, kita pun tak ada duit, diminta pula. Apa jawapan kita? Kau ingat kau aja susah ke apa? Aku pun susah. Betul tak? Kita dah marah pula kita bila time banyak duit tak marah, bila tak ada duit orang minta tolong, marah kita. Kau ingat kau seorang aja susah ke? Aku pun susah juga. Tapi orang ni tak, dia akan bagi juga. Dalam masa senang dia akan bagi. Kalau senang dia bagi banyaklah. Senang ni akan dalam masa dia senang dia akan infak dia banyak. Kalau masa susah, di sini ulama cakap kenapa Allah cakap senang dan susah? Kerana senang dia bagi banyak. Kalau dia susah, kalau dia dalam masa susah, dia bagi sikit lah. Dia bagi juga, tapi dia bagi sikit. Ini nampaknya bertentangan dengan tabiat kebanyakan manusia lah. Tabiat kebanyakan manusia ni dalam susah dia jarang nak susah nak keluar lah. Dalam dalam keadaan susah juga nak keluar, nak berikan kepada orang. Betul tak? Dalam keadaan susah ni bertentangan, tuan-tuan. Kita tengok nanti beberapa ayat ni apa yang saya lihat lah, nampak macam bertentangan dengan tabiat lah. Tabiat manusia mana-mana pun suka harta. Manusia harta ni benda yang paling dia cintai. Untuk dia lepaskan harta dia. Kalau dalam keadaan senang pun orang susah nak lepaskan harta dia, dalam keadaan susah lagi. Kalau dalam senang pun kadang susah juga nak lepaskan harta dia. Ada seorang tu, dulu saya pegawai zakat lah. Dia ada dia ada 100,000. Dia ada 100,000 saving dia lah. Jadi dia telefon, dia cakap berapa dia berapa kena bayar duit zakat ni. Saya beritahulah kalau 100, 2,500 bayar. Dia kata, Ustaz boleh bayar bulan-bulan tak 2,500? Saya cakap bulan-bulan bayar. Apa besar pula? Kalau minus lah 100 minus 2,000, dia ada dalam 97,500. 97,000 dalam bank ada lagi 90. Itu pun dia 2,500 pun berat bagi dia nak keluarkan selepuknya gitu. Boleh bayar sikit-sikit tak? Allah Akbar. Itu nak tengok manusia ni, dia suka simpan harta, susah nak keluar. Itu dalam masa ada RM100,000. Kalau dalam bank ada RM100 aja, lagi itu kita lah. Umumnya kita, kalau kita dalam keadaan susah kita nak keluar juga. Tapi orang bertakwa ni dalam keadaan susah macam mana? Macam mana dia dalam keadaan susah? Sama juga. Infak dia terus je. Cuma kurang sikit lah.
kita cakap kurang dia infak ikut ikut jumlah dia waktu dia senang atau waktu dia susah. Itu ciri yang pertama. Kemudian wal kazimin al ghaiz. Wal kazim ni macam Ustaz Kazim tapi kazim dha. Kazimin al ghaiz. Kazim ini dia telan tau tuan-tuan Dia telan tau. Kazim macam telan. Al-ghaiz. Ghaiz ni dia punya marah. Marah sangat dah. Dia punya marah. Ghaiz ni lebih ghadab dan marah. Kalau ghaiz lagi dia punya kemarah marah dia betul lah. Bila orang lakukan sesuatu yang buruk terhadap diri dia. Ini bukan dia dalam keadaan salah, dia dalam keadaan benar. Tapi orang lakukan sesuatu yang menyakitkan hati dia. Menyakitkan hati dia, orang fitnah dia, orang apalah. Buat sesuatu kepada diri dia dan dia boleh ambil tindakan. Dia boleh lepaskan macam orang cakap dengan kita. Bila orang cakap dengan kita sesuatu yang buruk, kita boleh lepaskan, kita boleh balas kan. Kita boleh balas, cakap balik sesuatu yang buruk. Macam gitu. Dia boleh ambil tindakan. Dia boleh cakap dan dia boleh ambil tindakan pukul ke apa, dia boleh buat apa sajalah. Tapi dia kazim dia telan tuan-tuan. Di sini ayat dia kata ulama, dia telan dia punya marah dia. Maksudnya telan apa Ustaz cakap telan ni? Cakap je tahan kita senang je dia tahan. Dia telan ni berarti tak nampak. Boleh gitu. Anak kita buat sesuatu yang sakitkan hati kita tak nampakkan kita punya kemarahan. Dia kazimin al-ghaib, dia tak nampakkan dia punya marah dia. Macam mana ni? Cool aja dia. Tak nampak. Kadang kita kalau tahan marah ni, kadang muka nampak merah juga, marah juga. Tapi dia tak nampak dia punya marah dia. Itu kita telan macam kita telan dengan makan, kunyah bukan makan. Telan dengan kunyah macam mana tuan-tuan? Kalau telan tak nampak, kita dalam kelas telan aja gula-gula. Kalau kunyah cikgu nampak. Sama juga. Jadi dia telan dia punya kemarahan dia, orang tak nampak. Padahal dia betul-betul marah ni. Ghaiz ni perbuatan orang terhadap dia, cakaplah. Orang-orang cakap dengan dia depan-depan orang. Dia marah sangat. Dan dia boleh ambil tindakan. Tapi dia boleh cool aja. Dia boleh tak nampakkan dia punya kemarahan. Wah, ini lagi itu saya nak cakap. Sifat-sifat ni macam bertentangan dengan tabiat manusia. Tabiat manusia ni kalau orang dah cakap terhadap dia atau buat sesuatu yang menyakitkan hati dia, tentu dia melenting. Dia melenting sangat. Tapi orang ni dia boleh simpan dia punya kemarahan. Tak nampak terus. Tak menampakkan kemarahan dia. Itu kazimin al-ghaiz. Nampak berat ni Ustaz nak amalkan ni. Yang tadi infak dalam waktu susah, itu dah berat. Sekarang ni tak nampakkan kemarahan. Kita kalau situasi kita marah, kita kalau bos lagi nampak kita punya marah. Ini dia boleh telankan atau dia boleh tahankan kemarahan dia. Bukan itu saja, tambah lagi wal afina anin nas. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain buat ada, bukan dia tahan aja, bukan dia telan je, tapi hati dia, bukan luaran dia je, dia tak nampakkan dia punya marah dia, tapi hati dia, kadang orang dia tak nampakkan marah dia, tapi hati dia benci betul dengan orang ni, sakit betul dengan orang ni, dengki hati dia, Allah aja yang tahulah. Tapi dia nak tunjuk di sini, hati dia maafkan orang. Hati dia maafkan orang dan dia tak tunjukkan kemarahan dia. Dia maafkan orang. Dan digunakan kazimin dengan afin ni. Kazimin, afin ni dengan isim, ismu fa'il. Ismu fa'il nak menunjukkan kepada kita sifat-sifat ni sebati dengan dia. Dia bukan kadang-kadang punya, bukan jarang-jarang punya. Bukan sekali-sekali aja. Tapi macam gitulah dia. Kan ada orang kan, kita tengok si dia ni macam tak pernah marah. Saya dulu ada seorang kawan dalam office saya, Haji Hafiz lah. Kita panggil Cik Hafiz lah.
dia apa ni, pendaftar, penolong pendaftar PP dalam, ya Allah, saya ingat si dia ni macam tak pernah marah ke? Sampai saya tanya, saya dah satu office dengan dia sebelum dia meninggal, dan dia meninggal. Dia meninggal waktu bekerja dengan kita, dia meninggal. Sedih. Dia satu-satunya orang yang meninggal, saya rasa macam nak meninggal juga. Saya cemburu betul dengan dia punya cara dia meninggal. Saya pun rasa kalaulah aku boleh, aku nak mati jugalah macam dia gini. Macam cemburu orang meninggal. Macam kita jealous sangat dengan cara dia meninggal. Tapi itu yang saya selalu cakap, saya jarang jumpa orang macam gini. Orang buat apa, cakap apa pun terhadap dia je, senyum aja, positif aja. Mudah-mudahan dia meninggal ni, Allahu Akbar, dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia dalam keadaan yang betul-betul punya apa ni, kita cemburulah dengan cara dia meninggal. Jadi kita nak, ada orang itu macam gitu. Kita nak kena contohlah. Kita tak boleh cakap itu orang, kita ni yang panas baran. Kadang kita okey aje, orang tak buat atas kita apa-apa, kita cool aja. Tapi bila start orang cakap tentang kita, melenting lah. Ustaz ke, siapa ke, orang baik ke, orang jemaah surau, imam ke, siapa ke, hajar ke, haji ke, tak boleh orang cakap dengan dia, tentang dia. Atau tak boleh orang sakiti hati dia, terus ya melenting. Bila macam mana nak capai orang yang dapat menahan dia punya kemarahan, dia tak tunjukkan kemarahan dia, kemudian dia afina ninnas, boleh maafkan orang pula. Dan Allah Subhanahu Wa Taala simpulkan orang ciri-ciri ni semua sebagai ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang ihsan. Orang yang ihsan ni, ihsan ni boleh bersama dengan ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh ihsan kepada manusia. Tapi ayat ni ihsan kepada manusia. Dia punya ihsan ni dia punya sifat ihsan dia nak manusia tu dia nak kebaikan untuk manusia. Dunia mereka, agama mereka, dua-dualah, ukhrawi mereka, dunia mereka dengan akhirat mereka, dia nak kebaikan. Kalau orang ni nak kebaikan untuk manusia, walaupun dia susah, walaupun dia lapar, biarlah orang lain kenyang, biarlah aku lapar asal orang lain kenyang. Macam gitu dia sifat ihsan dia. Kadang orang kita lah kadang baik baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat dia. Dan kalau engkau tidak melihat dia, ketahuilah Allah melihat engkau. Itu ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di sini adalah ihsan kepada manusia. Biarlah orang kenyang, biarlah dia lapar asal orang lain kenyang. Itu ihsan dia. Dan dia tak nak ambil tindakan kepada orang. Kita suka aja ambil tindakan kepada orang. Kalau orang cakap buruk dengan kita nak balas dia. Terus terang tuan-tuan, ini sifat kita. Jangan kita baca Al-Quran ni kita ingat kita dah baik. Bukan, kita punya sifat, ya Allah, saya lihat diri saya. Sekarang ni okey aja, baik aja. Tapi kalau anak cakap dengan kita, isteri cakap dengan kita, siapa kawan kita atau mana jemaah, hatta mak kita pun, kadang mak kita tegur kita cakap melenting betul, kita tak salah, tapi mak kita macam, contohlah mak kita tak salah, tapi mak kita cakap sesuatu yang nampak macam kita salah, nampak kita salah, melenting tak kita? Engkau ni tak tahu jaga anak Oh, contohlah mak cakap macam, engkau ni tak tahu jaga anak melenting. Apa mak cakap macam gini ni? Oh. Kena kazimin al-ghaiz lah. Kena kontrol lah. Itu kita nak cakap. Kena simpan lah. Tak nampak. Kalau dengan ibu lagi. Kalau dengan ibu tak boleh nampakkan dari sudut suara kita, ton suara kita, muka kita. Dengan ibu lagi kena kazimin lah betul-betul. Kalau kita tak, kadang ada juga ibu yang dia punya kata-kata sakitkan hati kita. Kena kazimin al-ghaiz lah. Kalau kita nak capai orang yang bertakwa ni,
Kena sikit sampailah dia cakap apa pun kita cool aje, senyum aje. Dia cakap apa, saya teringat macam Cik Hafiz lah. Kita kadang bukan nak cakap apalah, macam namimah jugalah. Apa ni pengarah cakap hantar gini. Dia dia macam senyum aja. dia boleh kata, okeylah saya akan ubah saya punya cara, saya punya itu. Tak adalah nak cakap biasalah kalau orang-orang bawah ni, kalau pengarah cakap apa-apa terus jadi bahan umpatan. Bos punya cakap aja 1-2 jam dia orang boleh jadikan mengumpat bos gini gitulah gitu ni. Tapi dia macam positif aja. Allahu Akbar. Semua orang yang kenal dia rasa macam baik betul orangnya. Jadi dia boleh simpan dia punya kazim. Sampai saya tanya saya jumpa kawan-kawan dia, jemaah dia, saya pernah tak awak tengok Cik Hafiz ni dia marah? Pernah tak bila dia marah? Sampai saya nak tanya bila ni orang ni marah. Itu kita cemburulah dengan sifat dia, dan kita mohon kepada Allah SWT kita diberi sifat yang macam ini, dan kemudian memaafkan manusia. Bukan senang tuan-tuan, orang yang buat salah dengan kita, dan orang buat salah dengan kita dalam keadaan benarlah. Dalam keadaan benar untuk memaaf, let go je, bukan let go lagi, dia maafkan. Tak apa, aku dah maafkan kau. Macam Nabi Yusuf AS, abang dia buat campak dia dalam perigi, campak dia dalam perigi, nak bunuh dia lagi abang dia semua. Tapi macam mana, la tasriba alaikumul yaum, tak ada kesalahan atas kamu, aku dah maafkan kamu, yaghfirullahu lakum. Allah Subhanahu Wa Taala dah ampunkan kamu, macam Nabi Yusuf ni. Jadi orang yang memaafkan orang lain, itu yang kita lihat satu yang kita kena usahalah. Kita kena usaha untuk capai. Jangan kita fokus kepada ibadat luaran ni senang tuan-tuan. Benda-benda luaran ni untuk kita nak bina diri kita untuk solat, untuk berzikir. Berapa ustaz zikir dia, apa solat dia, mudah aja kita buat. Duha berapa rakaat, kalau boleh buatlah 8 rakaat. Senang je 8 rakaat kita buat. Kemudian solat sunat ini, zikir itu semua mudah. Tapi yang ini bukan mudah tuan-tuan. Yang ini bukan mudah. Sekarang mudahlah, tapi belum diuji. Lepas kena test saja, lepas orang cakap terhadap kita sesuatu aja, kita rasa kita tak boleh kontrol, tak boleh maafkan orang lain. Kalau dia dah marah betul-betul, kadang berapa keturunan aku takkan maafkan kau, sampai 7 keturunan pun aku takkan maafkan kau. Itu orang kita. Kadang orang kita ni simple aja dia marah dengan orang, dia tak boleh maafkan orang. Tak jemput dia aja majlis walimah aja, majlis kahwin anak dia, punya mengamuk, punya itu simpan dendam terus. Kadang orang ni dia apa ni, kita cakap dia terlupa nak jemput orang ni. Tak jemput aja, kau dia punya dendam, dia punya tak boleh maafkan orang. Orang ni dia cakap aku terlupa. aku terlupa, tapi dia punya marah ni tak boleh. Allahu Akbar. Kadang perkara-perkara kecil ini tuan-tuan, ini perkara-perkara yang peribadi punya tau. Peribadi. Orang buat kesalahan terhadap peribadi, tapi bukan hak Allah dengan Rasul. Kata Aisyah, Rasulullah SAW, dia kalau orang buat salah terhadap baginda akan memaafkan orang, baginda takkan. Tapi jangan hak Allah orang langgar. Sebab mana orang hina agama, orang cakap tentang agama, itu jangan. Bertenang tuan-tuan. Kita bertenang, kita jangan tunjukkan kemarahan. Ini tak kena, tak boleh. Bila hak Allah, agama Islam dipijak-pijak, dihina, itu jangan kita cakap kita disuruh untuk memaafkan orang, kita disuruh untuk menahan kita punya kemarahan. Bukan. Ini untuk kesalahan orang terhadap pribadi kita. Kadang orang yang cakap bila Islam dihina, bila agama dihina ni, dia cakap tenang-tenang, cuba dia yang kena. Bila orang hina dia, melenteng dia.
Dia yang cakap cool, bertenang, ambil sikap bertenang. Bila orang cakap, dia terbalik pula. Dia punya cara faham ayat terbalik pula. Bila orang cakap tentang diri aku tak boleh cool. Aku tak boleh sabar, aku tak boleh tahan aku punya kemarahan. Tapi bila orang cakap tentang Islam, orang cakap tentang Nabi Muhammad, orang ejek Nabi Muhammad, orang kutuk, orang keji, orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang caci Nabi Muhammad, wah dia boleh ambil sikap apa? Sikap bersabar kita bersabar. Itu bukan itu tuan-tuan. Jadi yang dimasukkan dalam ayat ini adalah kalau orang buat salah terhadap kita. Wallahu a'lam. Wah, ni tak habis tuan-tuan. Kita dah 30 tadi, minta maaf lah. Kita mula pun lambat, saya dah hayal baca tafsir sampai terlajak. Jadi kalau kita nak teruskan nanti kelang kabut pula. Tapi ada beberapa poin-poin penting pada ayat seterusnya. Saya pun tak nak kelang kabut lah. Untuk kita nak selesaikan ayat ni, insya-Allah taala kita akan sambung besok ayat ke 100 apa ni 135 insya-Allah taala. Saya minta maaf kerana hari ini kita tadi mula lewat sikit. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.